Saya dengan ini menjemput Encik Abdullah Afifi ataupun lebih famous dengan panggilan Dola. Dijemput. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis kita, Cik Atikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita mulakan presentation back to dulu lah, saya perkenalkan diri dulu. Untuk itu saya perkenalkan diri, nama saya Abdullah Afifi bin Abdullah, stokis daerah Bera, Pahang. Saya baru sampai dari Pahang tadi sebab dapat maklum balas tengah pagi tadi disuruh saya datang ke KL. Tak apalah, sebab ada permintaan katanya, saya pun tak apalah, kita cuba datang lah. Jadi rezeki kita berjumpa dengan orang kuat daripada Sabah. Okay, Janice saling tak tumpah dengan rupa Mr. O. Betul Perasan tak? Rambut dia pun lebih kurang je kan. Ada ciri-ciri Mr. O lah kat situ. Jadi hari ni saya akan buat produk. Presentation saya ni beza sikit lah daripada slide-slide yang anda mungkin pernah tengok ataupun yang tak pernah tengok. Memang lain sikit lah. Saya buat macam dia perjalanan nak pergi ke Belon ujung sana tu. Nampak Okey kita mulakan. Okey, LA Genius adalah satu syarikat multi-level marketing yang mengeluarkan produk lah. Kita ada beberapa jenis produk, tetapi kita punya hardcore produk kita adalah kad LA Genius Saver. Okey, seterusnya antara produk-produk yang lain adalah seperti contoh Okey, contoh kita ada E5 untuk mata ini adalah minuman minuman suplemen untuk penjagaan mata. Kita ada C10, itu untuk perut. Okey, yang menariknya C10 ni ibaratnya macam kalau orang Melayu, orang Islam, dia berpuasa 1 bulan. Betul Itu adalah proses untuk cuci dia punya usus. Jadi yang mungkin yang bukan beragama Islam, dia tak ada peluang tu kan. Jadi boleh gunakan C10 ni untuk cuci balik usus kita supaya usus kita ni bersih lah. Kerana 90% penyakit datang daripada apa yang kita makan. Okey, jadi ni salah satu cara untuk kita cuba untuk menyucikan perut kita lah. Kita ada LA Cafe, tetapi dah lebih kurang sebulan dah kita tak dapat minum cafe ni. Betul sebab stok tak dapat lagi yang baru. LA Skin LA Skin adalah satu alat untuk penjagaan wajah lah, fokus pada wanita, tapi nak tak nak saya pun pakai juga sebab ada orang bagi hadiah birthday tu. Dan yang terakhir sekali kita punya hardcore produk kita lah, kat LA Genius Saver. Setakat ni produk ada masalah tak? 5 produk ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, faham tak produk Kita ada 5 produk yang sekarang ni lah, yang terkini setakat hari ni. Okey, next. Okey, ini saya nak ajak tuan-tuan, kita bukan apa saja nak tunjuk macam kita dalam kelas kimia. Pernah tengok tak benda ni? Adik pernah tengok adik? Tak pernah Okey ini sebenarnya adalah satu gambar rajah mengenai 2 jenis ion. Ion negatif, ion positif. Kita tengok ke ion negatif. Ion negatif adalah elektron dia lebih daripada proton dia. Faham ke? Okey, kita tengok gini lah. Elektron adalah negatif ni. Okey, proton dalam ni ada 2. Betul Kita kira elektron 1, 2, 3. Sebab tu dia jadi negatif, sebab dia ada lebihan elektron. Okey, kalau kita tengok kat sini pula ion positif, apabila elektron hilang, proton dia lebih banyak daripada elektron, jadi itu adalah ion positif. Basically kat hidrogen ada, dekat oksigen ada, dan yang paling baik untuk manusia adalah oksigen lah. Okey, ini saya nak bagi contoh apa benda ion negatif. Orang asyik tanya ion negatif, ion negatif, ion negatif. Ini gambar rajah dia sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kita nampak ni, yang saya tunjuk ni, sebenarnya telah dibesarkan beribu-ribu kali ganda. Dalam 1 cm kubik kad kita ada lebih kurang 6,000 ion negatif. 1 cm padu tau. 1 cm kali 1 cm kali 1 cm ada 6,000. Jadi yang anda nampak ni baru 1.
Bayangkanlah 6,000 dia banyak mana dalam 1 cm. Nak habis satu ruas jari pun tak cukup. Betul Okey, setakat ni boleh saya teruskan tak? Boleh Saya tak nak ajar kimia hari ni, tak ada, saja je buat introduction. Okey, next. Sumber semula jadi ion positif, ion negatif. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita bawa hari ni adalah satu produk yang semula jadi sebenarnya. Ion negatif ni, dia berpunca daripada air yang meruap. Air yang meruap akan menghasilkan ion negatif. Seterusnya juga, kalau dekat air terjun, air tu membelah, dia tu berkocak, jatuh tu, akan menghasilkan ion negatif. Ombak contohnya, kita nampak ombak besar ni, orang suka duduk tepi pantai tu kan, nak ketenangan katanya kan. Sebenarnya dia orang dapat ion negatif daripada ombak-ombak tu tadi. Okey. Sekarang ni, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, dekat mana tempat ion negatif paling tinggi? Siapa boleh cadangkan? Ada jawapan tak? Air terjun Okey, terima kasih Cik Dennis. Tapi jawapan tu salah. Tempat tertinggi ion negatif adalah tempat kat mana kilat menyambar. Sebab tu kita tak duduk di situ. Kedua tertinggi adalah di kawasan air terjun. Okey, jadi kita biasalah, kita takkan dapat yang terbaik lah. Siapa nak try pergi ke tempat kilat menyambar, boleh dapat ion negatif dengan dapat sekali shot lah. Okey, terbakar rentung kat situ Okey, kita setakat ni faham mana datang ion negatif dekat dalam semula jadi. Okey, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah situasi biasa kita. Hari ni kita duduk dalam satu bilik yang ramai orang, betul Contohnya dekat ruang pejabat contohnya. Macam inilah suasana dia, betul? Ketika ni sebenarnya ada tak ion negatif dekat dalam pejabat ni? Walaupun tak ada kad yang berlogo kat belakang ni, stok banyak tetap ada. Tapi kadar dia berbeza. Dekat mana kita nak tengok kadar dia? Ini contoh saya tunjukkan. Next. Di ruang pejabat, ion negatif hanya ada 70 sahaja. Ini dalam ukuran sentimeter padu tadi. Okey? Ada lebih kurang ion positif lebih kurang 1,400. Okey? Seterusnya kawasan industri 50, kawasan membeli belah, tempat kita shopping mall dan sebagainya, dia tinggi sikit. Sebab apa? Kemungkinan tempat tu dia ada banyak alat-alat yang menghasilkan ion negatif. Okey? Seterusnya kawasan perumahan lebih kurang 200. Dalam bilik di rumah kita ada lebih kurang dalam 200 ion negatif. Dan di kawasan hutan ada 2,500. Kolam air panas, tempat di mana air meruap tadi sumber-sumber ion negatif ada lebih kurang 2,500. Dan dekat air terjun mencatatkan bacaan tertinggi lah 5,000. Sebab tu tadi Mr. Janice dia teringat mungkin air terjun lah, sebab dia tertinggi dekat dalam carta ni lah. Tapi sebenarnya tempat ion tertinggi adalah di tempat kat mana kilat tu menyambar. Ion negatif terlampau tinggi kat situ. Sebab dia kan ada melibatkan cas kan. Okey, setakat ni faham Okey, next. Apa kebaikan ion negatif ni tadi? Kenapa kita tadi cerita pasal jadual kimia dan sebagainya ni kan? Ini saya nak terangkan sikit sebanyak lah. Pertama, menggalakkan peredaran darah dan cecair limpa. Okey, ion negatif dia bantu kita untuk saluran darah kita. Okey, dia juga mengaktifkan sel-sel dalam badan kita. Siapa yang pakai kad ni contohnya mereka kalau luka cepat sembuh sebab dia punya bantuan tadi. Siapa yang dalam ni pernah tengok Cik Zahron bakar tangan? Siapa yang terkini ada nampak You ada nampak? Siapa pernah dapat video tu? Dia bakar tangan dia kan. Sebelum ni orang buat selaju-laju kan. Dia tunjuk sendiri, pegang kad terus bakar. Dia nak menunjukkan di mana inilah dia mengaktifkan sel ni tadi. Ion negatif tadi bantu. Jadi kalau kita bakar pun susah nak terbakar. Maknanya dia meminimumkan kecederaan. Sakit minimum, cederaan dia elak langsung. Tapi kalau dah bakar dengan flamethrower lain lah cerita dia Okey, membersihkan darah. Okey, macam lelaki dia ni tak ada cara nak bersihkan darah. Perempuan dia ada tiap-tiap bulan dia ada cara dia. Lelaki ni salah satu cara dia kena bekam ataupun pakai kad ni lah untuk bersihkan darah dalam badan dia. Okey, seterusnya membasmi radikal bebas. Siapa tahu radikal bebas? Tak tahu Cuba tekan next. Apakah radikal bebas? Molekul oksigen yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan sehingga sangat reaktif dan radikal. Ini
Yang tak ada pasangan ni, dia kata elektron ni, yang ada pasangan tak ada masalah. Jadi ini adalah radikal bebas. Apa efek dia dekat manusia? Cuba kita tengok. Next. Permasalahan akibat radikal bebas. Boleh kena kanser otak, Parkinson. Okey. Seterusnya, katarak, rabun. Boleh kena kanser usus. Boleh kena sakit buah pinggang, darah tinggi, sakit sendi, penyakit kelamin, stroke, penyakit jantung. Itu sebab antara faktor-faktor radikal bebas ni yang kita nak kena halang dia, kena bunuh dia atau kena basmi dia. Sebab tu kita pakai kad. Okey? Teruskan. Seterusnya, menggalakkan kadar metabolisme. Siapa pernah, saya ada contoh, orang 4 hari dia tak kebah-kebah demam, saya tepek 8 keping kad dekat dia, dalam masa 10 minit dia berpeluh. Okey? Ni contohnya. Menggalakkan kadar metabolisme. Asyik tak berpeluh, tepek 8 keping 10 minit berpeluh, terus hilang dia punya demam. Okey? Kita tengok meningkatkan imuniti, daya tahan lawan penyakit. Orang yang banyak ion negatif ataupun balance dengan ion positif di badan dia, orang tu akan mempunyai sistem daya lawan penyakit yang tinggi lah. Jadi dia susah nak sakit lah. Okey? Dia susah nak letih, dia susah nak sakit dan sebagainya. Melegakan sakit dan keradangan. Sesiapa yang ada masalah lenguh-lenguh, boleh ambil kad tu, tepek dekat bahagian yang lenguh tu. Cuba tekan next ya. Dia nak fokus sikit. Kat kawasan-kawasan yang sakit tu lah, letak kad. Dalam masa 10 minit akan rasa perubahan dia, insyaAllah. Okay, next. Seterusnya, meningkatkan kualiti tidur. Ada satu testimoni, seorang isteri, suami dia bila tidur berdengkur. Kalau suami dia tidur dulu, memang dia susah nak tidur. Okay. Jadi solution yang berlaku, dia dengar benda ni boleh meningkatkan kualiti tidur. Suami tengah tidur, dia letak kad ni bawah bantal suami dia. Selang beberapa minit, berhenti berdengkur. Dapat dia tidur. Jadi pada para isteri yang ada masalah yang sama, boleh buat perkara yang sama lah. Okay? Contoh ya. Tapi memang betul, kalau kita tak nak tidur, dia bagi kita tak nak tidur. Betul tak? Siapa pakai kad? Dia tak nak tidur, dia memang jadi tak nak tidur. Tapi kalau kita tidur, memang tidur setidur-tidurnya. Sampai orang kejut lah. Tu cerita dia. Okey. Seterusnya, mengawal selia sistem autonomik saraf, nerve sistem kita. Jadi banyak uji kaji yang orang letak dekat saraf tunjang ni, kat tulang belakang ni, sampai boleh banyak panjat orang tu. Ada tengok testimoni Hari ni tak tahulah kalau kita nak cuba buat kan. Sebab saya dengar hari ni kita tak cerita marketing plan dulu. Sebab tengah dalam proses KPDN KK nak finalize Jadi hari ni kita mau fokus pada produk. Jadi tuan-tuan yang datang pada hari ni, kita boleh bincang gila-gila pasal produk. Sampai lebam, sampai muntah sekalipun. Okey? Okey. Seterusnya, okey, ini salah satu lah antara contoh ion negatif kepada tubuh manusia. Next. Ini pula adalah contoh-contoh ion positif pada diri manusia pula. Yang sumber-sumber dia. Siapa tak pakai telefon? Angkat tangan. Semua pakai. Jadi anda semua ada sumber ion positif pada badan anda. Okey? Jadi kita tunjuk contoh. Next. Ini contoh gambar aja. Apabila ditangkap dengan kamera aura, orang yang tak ada kad ataupun dia tak pakai kad kat telefon dia, bila kita tangkap gambar selepas dia jawab telefon, ada merah dekat dalam gambar tu tadi, menunjukkan kesan radiasi telefon pada diri dia. Ini orang yang tidak terdedah dengan radiasi telefon. Nampak beza color dia. Biasalah bahagian depan tu panas sikit banyak berfikir tapi ni habis dia terus merah-merah kat situ. Okay, ni contoh dia. Mana radiasi yang datang daripada telefon kita sendiri. Kita tak boleh lari. Siapa tak pakai wifi kat dalam ni? Semua kalau nampak wifi ni nak masuk password. Okay. Tapi tak tahulah boleh guna ke tak slow Okay, next. Okay, ion positif versus ion negatif. Bila kita banyak ion positif, kita akan banyak stres yang berpunca daripada asid dekat dalam badan kita lah. Okay, kadar toksik dalaman kita juga tinggi. Dan kita akan mengalami proses penuaan peramatan. Okay, maksudnya umur baru 40, muka dah 60. Sebab terlampau banyak terdedah dengan radiasi. Perlu diingat, radiasi adalah punca kanser.
Okay, kanser adalah satu benda yang semula jadi. Percaya tak? Kanser adalah benda semula jadi. Kanser adalah satu tindak balas badan kita sendiri. Apabila kita terima terlampau banyak sangat radiasi, dia cuba menyesuaikan diri. Itu yang timbul ada bengkak-bengkak ketumbuhan dan sebagainya. Okay. Rendah metabolisme, itu contoh orang yang susah nak berpeluh lah. Dan saluran darah dia banyak yang boleh tersumbat lah. Itu boleh bagi kesan kepada sakit jantung dan sebagainya. Apabila kita banyak ion negatif, kita adalah orang yang banyak menerima antioksida. Okay, saya suka buat uji kaji ni. Tak tahulah, sekejap Okey, di tangan saya ni ada bisnes kat saya. Gambar ni ditangkap. Kelangkap apa-apa? Tak. Okey, gambar ni ditangkap lebih kurang setahun yang lalu lah. Saya nak minta orang Sabah ni tengok. Tuan, gambar ni dengan sekarang, siapa lagi tua? Yang real muda Okey, siapa nak tengok lagi? Contoh, this is my business card. Okay. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya pakai kad ni lebih kurang dalam 4 bulan. Ada dengan saya kad. Okay. Siapa nak tengok? Ada yang nak tengok tak? Contoh gambar saya. Abang nak tengok kan? Okay, tak ada masalah. Sorry Okay, business card saya ada gambar. Tolong tengok gambar tu dengan muka saya sekarang. Okay. Tak ada Okey. Siapa yang cakap dekat gambar tu lagi muda daripada muka sekarang? Angkat tangan. Tolonglah. Zima tipu. Betul ke berbeza? Betul Betul Rasa yang gambar tu umur berapa Tuan Janice? Kalau tak silap dalam 60 lah. Tak tahu. Itu silap. 30? Jadi muka sekarang ni umur apa? Rasa-rasa tak? Saya ada seorang awet tu, dia teka umur saya 28 tahun. Saya punya melompat, mudanya aku. Dia cakap saya 28 tahun, sedangkan saya dah 30-an dah. Okay. Jadi gambar ni, sebelum saya pakai kad lah, sebelum saya kena LA Genius, lepas lebih kurang 4 bulan lah sekarang saya dalam LA Genius ni, orang tengok muka saya tak percaya. Bila orang tengok dalam gambar, saya letak post dekat dalam WhatsApp ke apa, semua panggil saya Tuan Dolah lah. Wah, Tuan Dolah, Tuan Dolah. Jumpa, alahai, adiknya dia cakap kan. Tengok ubah-ubahnya kan. Ini saya nak bagi tahu, rugi orang yang pakai, yang ada kad tak pakai kat badan. Sangat-sangat rugi. Siapa tak pakai kad? Angkat tangan. 1. Abang, start pakai bang Lagi? Semua pakai? Ke nak saya cek? Nak saya cek? Tak apalah, hari ni saya maafkan lah. Tapi tu cerita dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kad kita, enjin kereta pun dia boleh tolong panjangkan umur. Ini kan pula badan kita. Kita kena sayang diri kita dululah. Okay? Saya bagi contoh gambar kat dalam ni supaya tuan-tuan nampak beza dia. Okay? Setahun yang lalu saya tak pakai kad macam ni rupa saya. Saya buat tangkap gambar ni waktu nak buat lesen tak silap. Sambung 5 tahun terus Okay? Sebab birthday time tu kan. Kan lesen kita renew tahun birthday kan. Lepas tu hari ni orang semua cakap saya punya gambar ni lagi tua. Ada orang tak percaya tu saya dalam gambar. Okay, tu contoh lah. Okay, antioksida yang baik. Kita nak relax, kejap tak habis Kita nak relax, kita kena ada kad ni, kita lebih relax. Siapa pakai kad ni dia rasa asyik nak marah je? Tapi saya cakap terang, saya pernah cuba pada bos saya dulu. Kita ada satu program melibatkan lebih kurang dalam 500 orang peserta. Ketika tu program ni koperasinya program lah, koperasi pekebun kecil. Bos saya ni dia pengarah Rizda Negeri Pahang. Dia jadi MC ataupun pengacara majlis ketika tu.
ahli-ahli koperasi ni bagi soalan yang tak relate dengan tajuk yang dibincangkan. Akak nguap ni tak pakai kad ni saya rasa ni. Pakai tak? Ha? Orang baru kita maafkan lagi. Asyik maaf, kita kan relax. Kadang-kadang marah agak tengok tengah gitu kan. Okey. Cerita saya tadi, saya tengok bos saya tu gaya dia nak marah lah tau. Tapi kenapa dia tak marah-marah? Lupa saya dah bagi dia satu kad ni hadiah. Oh dia ni mesti pakai kad ni. Confirm. Sebab kalau dalam keadaan biasa, orang tanya soalan tak relate ni, bos saya ni dia akan cepat marah lah. Sebab dia jaga satu negeri kan. Bila soalan tu tak berkaitan, dia akan jadi marah. Tapi nampak dia boleh tenang dalam keadaan tu. Jadi itu salah satu testimoni saya sendiri alami. Apabila pakai kad dia lebih relax. Okay. Seterusnya penghasilan semula sel. Macam saya cakap tadi lah, luka cepat nak pulih. Okay. Terlampau banyak sangat ion positif. Betul kan akak berapa banyak kali luka Tapi betul. Okay. Saya malah nak tunjuk kulit saya, takut nanti orang kata jambu pula kan. Tipu ya. Okay. Banyak sangat baru dah. Okay. Seterusnya daya hidup metabolik. Ini sebenarnya metabolisme tadilah. Saya fikir apa nak translate metabolic vitality. Bila saya tengok Google, dia cakap daya hidup vitality. So saya pun masuk je lah dalam tu. Okay, stimulate energy. Dia merangsang tenaga. Banyak testimoni orang ada tenaga lebih bila pakai kad ni. Betul kan? Okay, sebab apa? Sebab ion negatif ni tadi mengembalikan pengoksigenan. Salah satu proses lah yang bagi kita lebih muda dan lebih tampan, handsome, cantik, semua boleh lah. Macam mana dalam iklan dia? Cantik, berjaya, macam-macam tu kan. Anda siapa yang pakai kad, dia akan rasa sendiri lah. Saya adalah contoh yang tengah hidup lagi kat depan tuan-tuan dan perempuan. Okay, next. Okay, dalam kad kita juga ada far infrared. Okay, ni antara dia punya fungsi lah, infrared dalam bentuk benefit dia. Untuk remove toksik daripada badan, reliefkan muscle joint, stiffness yang immune. Fungsi dia lebih kurang sama macam ion negatif juga. Okay, benda ni kita boleh cari dalam internet, banyak cerita pasal far infrared. Kenapa kita guna infrared? Better detox punya, dia lebih cepat detox, safe for all ages. Semua orang boleh guna, tak ada masalah. Okay, dan saya baca dalam internet tadi, dia cerita far infrared ni tadi antara juga faktor enjin kita punya jangka hayat lebih panjang bila kita pakai kad. Okay, kereta kita pakai kad ni. Okay, next. Far infrared, ion negatif ni tadi digabungkan dalam kad ni. Wujudlah LA Genius Saver. Okay, itu cerita dia. Okay, saya ini relax sebab saya dengar masa panjang. Okay, next. Tuan-tuan dan puan-puan, cara penggunaan kad. Okay, siapa ada flyers dia boleh tengoklah macam mana kad ni berfungsi. Ion negatif ni tadi, dia target wire ataupun dia panggil magnetic flux dekat dalam arus api tu. Dia menstabilkan elektrisiti. Okay, apabila ion negatif ni pula kena pada petrol ni tadi, dia kata dia pecahkan molekul-molekul petrol ni supaya lebih halus. Apabila benda tu halus, kita senang nak kompres dia, betul tak? Kalau benda tu kasar, dia ada ruang-ruang antara zarah yang lebih besar, menyebabkan benda tu cepat, susah nak rapat. Bila dia tak rapat, dia akan senang meruang. Okay, ion negatif ni tadi apabila kena pada petrol, dia memecahkan molekul petrol ni tadi supaya dia lebih halus. Apabila dia lebih halus, dia lebih rapat. Bila dia lebih rapat, dia kekal dalam ketepatan yang tinggi dalam bentuk cecair. Okay, apabila ketepatan dia jadi rendah, isi padu dia jadi lebih besar, dengan berat yang sama, dia akan meruap jadi udara. Itulah salah satu faktor kenapa minyak kita banyak bazir ikut penutup minyak. Cara kita buat apa sekarang? Kita letak kat apa dia panggil? Penutup minyak tangki tu kan, supaya dia jadi blocking kat situ. Nak keluar tak boleh, nak keluar tak boleh, nak keluar tak boleh. Tapi jangan terkejut bila kita buka penutup minyak tu, kita buka angin keluar. Sebab benda tu dia halang sebelum ni. Dah dapat peluang, melepas juga macam tu. Okay, asyik tahan. Ada juga, saya tak nafikan benda tu tak ada. Ada orang kata terus tak ada bunyi gas, mungkin. Tapi ada juga berlaku.
Sebab kita buka, kita bagi ruang udara. Udara boleh masuk, ada benda lah keluar. Sebab udara kita ni lebih ringan, lebih berat. Jadi gas tadi dia akan keluar. Okay? Jadi jangan selalu buka penutup minyak RM10 isi, RM10 isi, isi RM10, isi RM10. Cepatlah bazir. Okay? Isi full tank, biar sampai habis. Isi full tank, biar sampai habis. Tekan meter, baca, berapa kilo. Oh, semua tengok. Nanti saya tunjuk apa yang saya cakap. Okay, next. Cara penggunaan dekat dalam kenderaan, tekan. Okay, pertama, langkah pertama, siapa dekat kat badan macam saya ni, time nak isi minyak paling best. Selit dekat sini, ambil, letak dekat penutupnya, dekat nozzle tu, tinggal tekan. Tu langkah pertama saya punya cadangan lah. Siapa yang dekat dengan badan. Yang kedua, kerja penutup minyak kita, betul? Ni time isi tu kita dah bagi dah air negatif. Next. Okay, gambar ni nak menunjukkan tak digalakkan letak kad dalam bentuk rapat. Sebab dipahamkan 6,000 campur sekeping lagi kad 6,000 tetap jadi 6,000. Jadi kita minta ada jarak supaya dapat 12,000. Kalau kita target nak 12,000 air negatif lah, pakai 2 kad. Okay, seterusnya, ini cara yang kita cadangkan lah. Sebenarnya kalau tanya saya lah, saya tak cadang letak kat sini. Saya cadang angkat kereta tu tampal betul kat tangki. Sebab paling rapat dengan petrol. Ini dia kena ikut laluan kan. Jadi tapi orang biasa tak ada masalah. Letak kat sini pun ada beza. Okay, okay, next. Okay, tuan-tuan dan perempuan, ini ada kontroversi sikit. Okay, air filter. Air filter akan bekalkan udara untuk enjin kita buat pembakaran, betul Saya dah letak dekat Myvi saya, dekat air filter. Ini air filter kan. Saya buka air filter ni, letak yang belah dalam tu. Maknanya bukan lalu kat tempat yang kotor, yang dah bersih tu. Okay, apa berlaku? Siapa biasa pergi daripada Pahang nak ke KL, dia naik bukit tinggi dekat sebelum Genting Sempah. Myvi saya boleh pergi tanpa tukar gear, gila-gila beria lah. Terus gear 5 boleh pergi 80 kilo lah sampai atas tu, 80 km sejam. Lepas saya letak kad ni dekat air filter saya ni, 110 relax ke boleh pergi. Tetapi minyak tak jimat lah. Okay, you nak jimat ke you nak pick up? Nak jimat, saya tak cadang lah, letak kat sini. Okay, tapi pick up betul. Saya lumbakan Evo Lancer kot. Daripada Bentong kita main kejar-kejar, dia potong saya kat Genting Sempah. Nak tunjukkan, maknanya lepas tu tahu apa jadi kat enjin saya? Temperature terus naik, demam. Sebab enjin saya tak biasa. Tapi tiba-tiba ada air negatif ni, enjin tu boleh kerja lebih, demam mas kejap. Ekstra. Dia tak adalah overheat sampai berasap, tak. Tapi dia naik lah. Kita nampak meter tu. Lala saya rasa macam tak jimat dah petrol saya ni, saya buka balik. Okay, apa jadi? Next. Okay, tu kat motor kita boleh letak kat sini, kat tangki. Tak ada masalah, ada berlaku penyematan. Kawan saya dia dulu isi RM2 2 hari, sekarang isi RM5 5 hari. Petrol tu. Cerita dia lah, saya tak pakai motor jadi tak kerti nak cakap. Kalau dia tipu, saya tipu tuan-tuan lah. Okay, next. Okay, ini kita tak cadangkan letak kat bateri. Sebab ada cerita, saya tak tahu betul ke tidak. Letak dekat bateri, tinggal lama, kad ni dia tarik cas bateri tu sampai kita tak boleh nak start. Jadi kita cadangkan, letak di, tekan next. Ni satu contoh tangki. Ini kat fuse. Lagi dekat fuse box sebelah dengan bateri. Kenapa? Bila kereta jalan, bawa fuse tu guna arus tu. Maknanya kita tak direct contact dengan bateri. Okay, bila ada kita start engine baru dia rotate kan, baru boleh. Kenapa kita letak kat fuse box? Sama dengan peranan kita nak jimatkan elektrik, tapi dia sebenarnya menstabilkan elektrik kereta kita. Jadi pembakaran kita jadi cantik lah. Tak adalah api kuat, api rendah, api kuat, api rendah. Dia lebih stabil. Okay, sebab tu kita target dekat fuse box. Okay tuan-tuan dan puan-puan, dekat fuse box ni ada orang letak direct dalam fuse. Siapa buat? Angkat tangan. Dah tengok dah dalam fuse tu jadi apa?
kad bengkok sikit lah. Jadi kad tu dia meleding sebab panas. Cover ni memang dicipta untuk tahan panas. Letak atas dia, jangan risau, dia ada ion negatif dengan far infrared, akan sentuh juga benda tu. Jadi kalau kita sayang kad lah, kad bengkok sikit, saya pun kena. Last sekali saya bawa keluar kad tu, saya letak kat luar. Sebab apa tau? Saya tampal bahagian dalam, tapi bila dia panas, gam dia tu akan cair, jatuh juga pergi fuse. Saya takut dia boleh buat short pula kat fuse kita. Okay, jadi cadangan saya letak je kat luar, fungsi tetap ada. Okay, next. Ini cadangan penggunaan kad. Kalau kereta-kereta yang bersisi rendah, boleh pakai satu kad. Sisi 1.3 sampai 2000 boleh pakai 2. Yang lebih tu kena pakai lebih lah. Tetapi lebih tu tak bermakna letak di satu tempat. Boleh tak banyak tempat. Contoh cadangan-cadangan yang saya boleh bagi, kalau kita nak hidup, betul tak saya cakap tadi, kena sayang diri kita dulu kan. Kita pakai aircon kan, dekat blower letaklah satu, supaya apa yang kita hidu tadi ada ion negatif. Kan ion negatif tadi baik untuk badan, anti radiasi dan sebagainya. Jadi letak kat blower aircon kita. So sebab sekarang ni panas, semua orang buka aircon, rugilah tak ada ionizer. Okay, jangan risau, pasang je satu keping kat situ. Okay, tuan-tuan dan puan, ini saya nak bagi tahu. 3 hari lepas saya buat perjalanan daripada Bukit Jalil ke Bera Pahang. Saya isi minyak full tank RM58. Daripada dia berkelip, saya isi RM58, dia jadi full tank. Perjalanan dia, cuba tekan satu. Tekan satu. Next. Okay, 155 km. Nampak tak takut dia buat turun berapa? Satu je Myvi saya kat luar tu. Okay, saya isi full tank. Perjalanan saya 155 km. Saya siap update dengan driving tu lah. Saya saja je update kat Sokis. Baru turun 1 bar. Tak turun-turun lagi 110. Siapa yang ada dalam Sokis lah, dia akan nampak saya saja kecoh-kecoh kat situ kan. Sampai ke destinasi, orang minta pencerahan, buat kat mana, tampal kat mana. Saya pun cakap lah secara rumusannya, satu saya tampal dekat penutup minyak, satu saya tampal kat tangki, satu saya tampal kat fuse box. Yang macam gambar tadi tu lah, kereta saya memang ada kat satu kat tangki. Okey, minyak yang sama tak isi lagi tau. Saya nak tengok berapa habis full tank tu. Next, malam tu waktu saya isi kat Getih Sempak, 474 km. Minyak yang sama tau, saya tak isi pun. Kenapa saya isi kat Getih Sempah? Saya takut lepas Getih Sempah dah tak ada pam minyak, kan mampus kan kau mati kat 480 ke 490. Terpaksalah berhenti kat Getih Sempah. Mungkin dia boleh pergi lagi jauh, tapi saya tak berani lah. Agak-agak nak tolak sampai ke Gombak tu. Betul tu cerita saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik dengan Cik Zuli cakap semalam. Kalau kita tak rasa, kita tak tahu Cik Zuli Jadi testimoni kita kena genuine. Ini kereta saya, cuba back balik. Perasan tak sama ada benda ni? Indikator lah. Itu saya punya kompas, saya punya temperature suhu dalam tu. Tu lebih kurang dalam 30 ke lebih. Ni sejuk lagi waktu malam, waktu siang. Pelik juga. Okey, tu kompas saya lah ya. Biasalah kereta lama kan, saya tak ada auto kompas kan, kita tampal sendiri lah. Okey, next. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cara pemasangan untuk penyematan elektrik. Ini isu paling hangat sangat. Siapa tak setuju angkat tangan? Siapa setuju angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Otai kita kan 200 ribu pun tahu masalah ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak berkongsi apa yang saya buat, saya kaji. Okey, kita jalan dulu. Next. Ini contoh cadangan pemasangan kad lah. Okey, saya nak bagi tahu, kita letak kad sebenarnya bukan kat ELCB sebenarnya. Kita letak kad, target dia neutral wire. Kenapa pergi ELCB? Sebab ada neutral wire dekat situ. Tetapi perlu diingat, tetap ada wire live dekat situ. Okey, itu yang dia punya serampang 2 mata tu. Okey, jadi kat sini andaiannya neutral kat situ. Okey, next. Yang ni pula langsung tak nampak wire dia. Kalau letak dia turun, alhamdulillah. Okey,
Kalau dia tak turun, Masya Allah, habislah aku. Habis. Okay, next. Ini pula cara mudah. Letak kalau jadi, Alhamdulillah. Kalau tak jadi, tak tahulah. Okay, next. Okay, posisi kad ni telah menyebabkan bil elektrik melambung. Dah letak dah kat AICB, kenapa melambung? Tak tahu nak jawab sebab apa. Tetapi ini Mr. Vilu punya bahannya. Dia cakap last kali kita cuba ubah kedudukan dia. Next. Macam ni bil terus turun. Mana dia selit dia macam tu pula. Tapi tak ditutup lah benda ni. Nak jimat ke nak nampak cantik benda tu? Terpulang. Okay, next. Tengok video saya ni. Asal tak keluar suara kan? Sekejap Teknikal mana orang tak ada. Mana yang Tuan Aizul bagi tahu saya pada hari kedua. Kita kena letak dekat neutral wire. Jadi masalah wujud sekarang ni kita tak letak di neutral wire. Kita letak di ESC. Jadi kita boleh tengok dekat sini boleh fokus kat sini. Inilah neutral. Nampak tak ada huruf N kat bawah tu. Okay, ini neutral. So, yang ni live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rolah. Okey, ramai antara kita yang menghadapi masalah bil melambung. So sebenarnya dalam pemasangan kad pada kita punya kotak EV box, seperti mana yang Tuan Raizul bagi tahu saya pada hari kedua saya masuk dalam LA Genius ni, kita kena letak dekat neutral wire. Jadi masalah yang wujud sekarang ni, kita tak letak di neutral wire, kita letak di ESCB. Jadi kita boleh tengok dekat sini kau boleh fokus kat sini. Inilah neutral. Nampak tak ada huruf N kat bawah tu? Okay, ini neutral. So, yang ni live. Semua ni live. Saya pegang neutral, dia takkan bunyi. Okay, alat ni bila neutral dia takkan bunyi. Tapi live, wire live semua dia akan bunyi. Tempat yang paling sesuai letak kad sebenarnya dekat sini. Live, yang neutral. Ini wire yang masuk balik pergi ke bil. Inilah wire sebenar. Jadi dia semua hitam ke color lain? Nak identify susah nak cakap sebab semua wire hitam kat sini. Hitam. Tetapi alat ni salah satu yang paling murah kos dia. Nak detect kat mana neutral wire, dia nak letak dia takkan bunyi. Bila ada live, ni semua ada power. Banyak bil melambung sebab dia sibuk letak kat sini. Sibuk letak kat sini. Dia lagi aktif yang Sibuk letak kat sini. yang kat atas. Itu yang kat atas tu. Yang ni, Tak kat atas tu yang tu biru. yang ni kosong. Yang ni pun ada current. Kita tak tahu mana datang current. Okey. Ini wire saya bagi tahu ini wire bumi. Wire bumi tak ada kena-mengena. Kalau ada berlaku short, barulah semua ni dia akan pergi ke pendawai ke bumi. Nampak tak kotak ni yang wire hitam banyak-banyak Ini neutral wire secondary. Mana yang datang daripada semua fuse ni balik, dia akan lalu kat sini. Ini yang besar masuk balik dekat ASCB, ASCB masuk balik dekat dalam bil kat luar rumah. So target dia kalau dalam peti box ni 1, kalau nak letak lebih 2. Tapi sini bahaya, sini okey lah. Jangan letak dekat sini. Macam bila macam ni dia tak berapa cantik lah. Sebab target dia neutral wire. Ini neutral wire yang tak berbunyi ni. Yang ini semua bunyi. Dah tak bunyi lah semua. Siapa boleh? Nampak kan? Semua akan keluarkan bunyi. Sebab semuanya ada current. Live wire. Neutral wire ni je. Ni semua live. So nak letak terbaik. Okey, cadangan saya lah. Kalau saya tak berapa bijak, minta maaf lah. Saya cadang dekat sini lah. Saya cadang dekat sini, dekat sini. Letak situ, letak kat situ saja. Selit payah gam. Selit sini. Ikat ke pakai kabel tight ke apa ke. Nampak bunyi jangan letak. Sebab dia dekat. Lagi satu kat sini lah. Selit kat situ. Letaklah dekat sini. Okey. Sini ke contoh, ini tempat neutral lah. Okey, so insyaAllah kalau tuan-tuan dan perempuan buat cara macam ni, Okey. InsyaAllah bil akan turun lah.
Sebab target kita untuk wire. Terima kasih Cik Senyum sikit je lah bang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh share wabarakatuh. video ni. Boleh share video ni. Boleh, tak ada masalah. Thank you. Sorry, berpeluh panas sikit. Tampal dekat box sebab dia akan tarik elektrik. Oh. Jangan tampal kat besi-besi ni, penutup dia semua tu jangan. Oh, patut Siap yang kan tarik? patut yang plastik jadi Yang plastik jadi, besi jangan. Okay, senyum boleh. Okey, jadi target je kena buka box lah sebab ni rumah juta-juta punya rumah kan. Okey, jadi kita kena buka box, lebih baik target macam ni lah. Okey, thank you. 3 tempat ni dia. Okey. Kita sini boleh. Setakat ni faham tak? Soalan. Okey. Dia bergantung dengan jumlah bil atau dia satu bil. Saya bagi testimoni saya bil 900 lebih, letak satu kad turun 400. Wire neutral. Nanti saya tunjuk gambar kawan saya yang kena cas posin. Siapa dapat tengok dekat dalam Facebook, saya ada share. Kawan saya Cik Zaki letak lagi kelakar, ambil kad tepek macam tu. Tapi kena neutral, sposin kena cas. Bukan sebab apa? Sebab bulan 1 dia lambat bayar. Dia kena late charges. Kalau tidak, bil dia free. Saya tak nak tunjuk bil saya kat Bukit Jalil negatif RM8 lebih. Tak nak tunjuk benda tu. Nanti macam-macam nanti cakap kan, sposin tu kena bayar lagi kan. Tadi TMP tak marah lah juga kan. Okay, ada tau orang sampai negatif sebab dia kira balik macam penggunaan dia sikit sangat, dia overcharge. Jadi dia bagi sampai negatif. Saya dah kena lah, negatif RM8.94. Okay, next. Okay, saya sebenarnya nak minta tuan-tuan dan puan untuk buka minda. Saya sebenarnya bukan nak mengajar, bukan nak apa, saya just nak share, nak kongsi. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan lebih arif daripada saya tentang perkara ni. Pernah tak tuan-tuan berdepan dengan satu masalah pasal bil naik tadi, macam mana kita isyarat dia? Cerita ni, pernah? Saya pernah. Dia letakkan bil naik. Saya pernah. Semua tak pernah jumpa masalah ni. Belum jumpa tadi. Tapi benda ni boleh berlaku, tak mustahil. Jadi sekarang ni, siapa ada cara, macam mana kita nak pastikan kita dapat letakkan tu dalam tempat yang betul sebelum bil yang baru sampai? Siapa ada cara? Boleh share dengan saya tak? Tak ada. Jadi apa kita buat? Tunggulah sebulan. Betul? Tunggulah bil baru, betul? Kita tunggu bil baru sampai dengan harapan bil tu turun, betul? Tuan-tuan dan puan, sebenarnya ada cara. Boleh tak saya nak berkongsi? Boleh tak tuan-tuan dan puan ambil apa saya nak cuba bagi tahu ni? Okay? Sampaikan kat kawan-kawan kita semua nanti. Boleh? Okey. Siapa tak pernah tengok meter bil? Angkat tangan. Meter elektrik. Siapa tak pernah tengok? Siapa tak pernah tengok? Saya nak tahu. Siapa pernah tengok? Angkat tangan. Meter. Siapa pernah tengok? Angkat tangan. Adik kecil akak dia pun pernah tengok. Terkejut saya. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, ini dikongsi oleh Tuan Aizul kepada saya ketika hari kedua saya datang ke pejabat ni. Dia bagi tahu saya simple. Macam mana kita nak semak penggunaan elektrik dalam rumah kita? Nak kira kita tak ada alat, nak kira kilowatt per hour. Betul? Okey, cara yang paling mudah adalah tutup semua aircon, serika, peti ais. Boleh? Kenapa saya minta 3 barang ni? Sebab peti ais sampai sejuk dia sampai, dia akan ada termostat on off. Aircon dah sejuk tempat tu, dia akan menggunakan dia punya penggunaan. Betul tak? Jadi kita tak boleh nak baca. Tutup terus. Buka segala lampu yang ada, kipas yang ada, buka full switch. Okey? Dengar saya cakap ni? Lepas tu buat apa? Lepas tu pergi ke meter luar. Meter biasanya kita ada link. Lampu warna merah ni. Okey, tuan-tuan dan puan, ambil stopwatch. Beli yang pertama, kita kira berapa kali kita cek. Kita kira 10 kali beli, berapa saat 10 kali. Dan buka full swing dah kat rumah. Kecuali aircon, peti ais, freezer, serika.
Sebab dia tu ada on-off, cut-off sistem sendiri. Kipas kita buka 5 dah dia, betul? Lampu kita buka, itulah cara dia. Kalau lampu boleh adjust habis susah. Kalau kita orang dengar, okay? Selepas tu kita kain. Tengok 10 kali beri berapa saat. Siapa ada notaran, pen tulis. Tengok 10 kali beri berapa saat. Let's say, saya bagi contoh lah. Ketika kita guna benda ni semua tadi, beli benda tadi, selama 10 kali beli adalah 15 saat contoh. Kita letak mungkin dalam 10 saat. Setiap saat dia beli. Okay, contoh. Lepas tu buat apa? Ambil bacaan tu dalam 3 kali. Kira lagi sekali. Double confirm. Dah confirm? Buat apa lepas tu? Ambil kan, letak dekat tempat yang paling hampir dengan wire biru. Bukan sekarang ada wire biru. Okey, wire neutral. Bukan natural wire semua jadi, tak ada dekat dalam ni. Neutral. 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 Ataupun label dekat dalam kita punya tempat tenang tu tulis N. Tak saja boleh buka, kita akan nampak ada huruf N dekat tempat masuk wire. Letak kat paling hampir dengan tempat tu. Biarlah dalam 30 minit sekalipun, biarkan borak-borak kita pasal kat dekat orang tu biar lepas 30 minit buat apa? Buat apa? Berapa kali beli 10 kali beli tu berapa saat? Okay. Kalau sebelum ni tadi berapa saat? Saya cakap 10. Okay, 15. Lepas ni 10 kali beli 20 saat, 30 saat baru habis 10 kali. Jadi betul tak tempat kita letak tu? Kalau dia jadi lagi panjang, bermakna kadar dari dah guna elektrik yang pusing tu kita dah jimatkan dia. Tak payah tunggu 1 bulan, tak payah tunggu 5 tahun, tak payah tunggu 2-3 bulan. Saya nak 30 minit je. Apa buat? Baca. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya kongsi kat tuan-tuan perempuan ni mungkin tuan-tuan perempuan tahu, tapi mungkin terlupa, mungkin tak teringat dan sebagainya. Jadi saya sebagai rakan dalam LA-Genius ni, kita tak nak orang marahkan kita, betul? Okay? Kau kata jimat elektrik sebab rata-rata ada masalah yang timbul. Kereta tak ada masalah, betul tak? Badan terlihat nampak terus, betul? Tapi elektrik nak tunggu 1 bulan. Tiba-tiba 1 bulan tu naik. Kena pula kita punya kakak, kena pula kita punya sedang malu. Mana nak letak muka? Kau kita kau ni. Okey. Saya tak hilang kan? Saya ada dalam video tadi. Okay, next kita cepatkan sikit lah. Kita ada lagi perkongsian. Okay, ini tenaga dan kesihatan. Terlampau banyak. Okay, terlampau banyak cerita pasal tenaga dan kesihatan. Next. Macam mana perasaan Cik Syed? Kenapa begini? Alhamdulillah laki aku. Cik Lola. Yang belah nama. Aku tengok dalam 5 minit ni Cik cuba menggunakan ni. Dia main je. Nampak dah badan dah berpeluh dah. Kan? Jari-jari tadi daripada tak boleh nak ni lah. Tak boleh main apa dah. Boleh ramai-ramai Jadi memang pentingnya. Tinggal pun tak boleh tak pun. Bukan nak cakap pun. Air pernah minum. Tinggal bukan buat. Jangan belah kita ni tak Okay, boleh nak. duduk. Alhamdulillah. Okay, cerita dia macam ni. Pasal video tu banyak sangat. Sebenarnya tak dengar sangat pun. Back balik kejap, tapi kita offkan dia punya tu. Kita nak tengok gambar je. Okay, kita off. Bukan nak dengar kata tu memang. Okay, Encik Isa bin Khamis, ahli LA-Genius lah. Sebab benda ni dia demam 4 hari. Yang saya cakap tadi, 4 hari tadi ada orang demam tu. Saya nak jumpa dia, dia kata pakcik tak larat nak keluar nak jumpa. Tak apalah pakcik, saya datang nak melawat. Saya stokis kan, banyak rakat kan. Jadi saya datang. Saya tanya, pakcik sakit apa sebenarnya? Saya sakit radang sendi.
Maknanya sendi dia semua sakit. Nak pegang cawan pun tak boleh bila dia kena serangan tu lah. Okay. Jadi saya pun fikir, berdasarkan nampak testimoni-testimoni orang stroke, testimoni macam-macam yang kita dapat sebelum ni kan, saya ambil 8 keping kad, saya target semua dekat sendi-sendi dia. Saya tak buka pun plastik tu, cuma saya tepek bahagian yang plastik lah, bukan bahagian yang kilat tu. Okay, sebab kilat tu dia penebat, jadi fungsi kurang. Pakaikan kat pakcik ni, dekat dia ada pakai satu, setiap tangan dia tu pegang. Dalam 10 minit, tak sampai, dia kata 5 minit tadi dah start dah. Dia mula dia kata mencocok kat belakang macam dia kara, kata dia. Sebab saya letak kat tulang belakang dia juga, kat tengkuk dia pun saya letak. Lepas tu dia berpeluh. 4 hari dia tunggu tak kebah-kebah makan ubat, tapi 8 keping kad dapat bantu dia berpeluh, kebah demam. Bagilah tepukan kat dia, walaupun dia tak dengar. Okay, inilah saya cerita testimoni kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana Dr. Zaki atau Mr. Zaki pernah cakap, kad ni adalah cabang-cabang ikhtiar. Kita tak tahu dia boleh buat apa sebenarnya. Kita tak ada 1001 benda, kita kena cuba. Ada orang sakit, kita cuba dekat dia. Jadi tak jadi, itu semua kerja Tuhan. Okay, tapi ikhtiar kita. Okay, next, kita tengok testimoni-testimoni ni. Contoh, orang ni 5 hari tak boleh jalan, lepas pakai kad dia dah boleh berdiri. Next, testimoni ni lagi, alhamdulillah saya boleh kad engineer untuk baby saya berumur 10 hari. Baby turun kuning tanpa minum apa-apa, hanya mandikan dengan kad engineer je. Kami tak bagi baby minum apa-apa, ubat untuk turunkan kuning, sebab risau ususnya yang belum matang. Next, seterusnya ni doktor sendiri. Doktor ni sebelum ni suntikan insulin 3 kali sehari. Selepas menggunakan kad engineers, semakin baik, dah suntikan 3 kali ke 1 kali sahaja sehari. Okay, dia minum air macam tu. Ni contoh testimoni air kencing manis. Macam mana dia disable daripada gula dia 24 turun jadi 6.9. Okay, next. Ni contoh orang sakit kencing manis juga. Dia berdenyut dekat kaki dia, pakai kat situ, tidur lena. Macam kita cakap tadi lah, air negatif tadi bagi tidur lena, tapi sakit dia hilang. Tengok lagi testimoni tu kan. Ada tak orang tu kat sini? Biasa dia ada. Tak ada dia tak datang hari ni muka dia tak berapa cantik lah sebelum ni kan. Sekarang alhamdulillah, dan kalau tengok yang sekarang lagi cantik lah orang dia. Sebab kita tak update gambar dia kan. Tapi nak beritahu testimoni dia, pengguna demam campak selepas 2 hari gunakan kad saver, bengkak di muka sudah berkurangan. Sekarang muka dia dah as clear as me lah. Okay, next. Okay, ini contoh pula adik Faris dia lawatan hari pertama letak kad kat 6 keping. Sekarang dia dah boleh mampu duduk atas katil. Sebelum ni dia macam lumpuh habis. Okay, next. Ni contoh abang ni ada masalah lutut. Tadi kami hiking kat bukit Sepanggar, dia kesakitan lutut. Lepas tu apa terjadi, alhamdulillah dia bertenaga turun bukit. Best part dia yang sampai awal kat bawah. Okay, next. Ni semua sakit belakang apa, macam-macam tuan-tuan. Nak cerita tak habis nak cerita. Next je lah. Nanti tak kejap. Patah balik. Ni nak cerita pasal ni. Ada orang kat Miri dia letak kat buah ni buah apa? Cuba cari yang ni. Nanti dia pergi juga kat situ. 24/10 24/10 dibeli kat Miri, masih segar sampai sekarang. Letak satu kad kat box sayur untuk peti sejuk rumah saya. Satu kad letak kat box sayur, dia mengekalkan kesegaran makanan dekat dalam peti ais tu. Okay, next. Ini Dr. Zaki punya testimoni lah tentang pesakit jantung. Macam mana orang bypass surgery yang tak ada peluang nak terus hidup, alhamdulillah dapat hidup. Nak terang macam-macam pun saya tak pandai. Minggu lepas dia diterang lah. Okay, next. Ni saya punya pelanggan juga, dia beli saya punya yang alat tester tu. Abang Yun, kalau tengok dalam grup apa ni lah. Sebelum ni saya menderita sakit anemia stroke, bengkak saraf ke otak kecil dan lemah jantung selama 2 tahun 8 bulan. Saya diperkenalkan pada 1 bulan 10 2015 mula menggunakan kad tersebut. Amalkan cara penggunaan. Tempoh 10 hari saya telah mampu berjalan tanpa menggunakan tongkat, dan amat menggembirakan, saya telah hampir pulih sepenuhnya. Sehingga 16 bulan 11
Saya tidak lagi makan pil dan ubat dari hospital. Terima kasih Allergenius. Ini satu benda yang menambah hidup orang. Sebelum ni berjalan bertongkat sebab bukan masalah tak larat, masalah saraf kat otak dia. Selesai. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja, terima kasih daripada saya. Kita next sikit. Lagi. Ni testimoni pasal dekat tong gas. Next. Macam-macam lah. Banyak testimoni boleh tengok dekat dalam blogspot. Saya saja je tunjuk sepintas lalu lah. Kita bagi sepintas lalu 2 saat kita jalan. Okay. Tong gas. Ni Honda Accord. Dah sampai India. Ni malah nak baca. Next. Ni kereta Myvi 108. Ni motor. Tak apa, nak jalan. Ni motor kot. Okay. Ni kereta apa tak. Okay. Ni Mama Handsome. Okay. Ni minyak lah. Ni petrol. Next. Petrol. Petrol ke. Masih panas lagi hangat. Syarikat Sunny Express membeli 1000 keping dari seorang leader hebat di KB, iaitu Cik Lee Juta. Kerana setiap satu bas Sunny dapat jimat minyak RM1K setiap bulan. Saya tak tahu kebenaran dia, tapi testimoni orang lah. Okay, next. Ni tampal dekat lori. Dia punya perjalanan 2 hanya 2 keping kad di tangki, lori jimat 100.5. Biasa dari KB ke Kelang, kemudian ke Melaka dan balik semula ke KB 700.5. Sekarang 600.5. 600 je. Okay. Ni kereta tak. Motor tak boleh start, tampal kad boleh start. Lagi gila. Orang punya testi mana saya tahu. Okay. Ni tangki NGV. Pakai kat NGV kereta, taksi. Okay. Ni untuk coverage handphone pun boleh. Letak kad dapat coverage. Okay, next. Ni bil lah 174, 206 turun. Ni ada turun dia. Jalan-jalan. Ni contoh-contoh bil lah. Tuan-tuan dan puan, maksud saya kat sini banyak testimoni kejayaan-kejayaan kita. Cuma ilmu lah tadi. Tanpa ilmu yang betul, mungkin kita punya bil melambung lah. Yang paling masalah banyak dekat bil lah. Okay, next. Habis? Tak ada dah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Abdullah Afifi di atas penerangan yang sangat jelas, detail, tepat, padat. Cik Abdullah ni orangnya sangat rajin, sanggup